Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurafika binti Muhammad Kamil daripada kelas CTU 552 HS03. Hari ini saya akan bentangkan tentang penciptaan manusia mengikut agama Majusi. Baiklah, sekarang saya akan terangkan tentang proses kejadian manusia. Jadi, mengikut agama Majusi ini, manusia diciptakan oleh Tuhan mereka yang dipanggil sebagai Ahura Mazda atau Tuhan yang bijaksana. Jadi tugas manusia ni mereka ialah hamba yang membantu Tuhan ataupun kita panggil sebagai hamka untuk menentang kejahatan yang ada dekat dunia ni. Mereka percaya juga bahawa dalam setiap manusia ni, dalam setiap makhluk adanya farashi. Farashi ni apa? Farashi ni dia dari segi istilahnya dia terbagi kepada dua. Satu dia diambil dari perkataan fra, iaitu membawa maksud bergerak ke hadapan, dan satu lagi dari perkataan vashi. Vashi ni perkataan asalnya adalah vash. Maksud perkataan ni adalah membesar. Jadi farashi ni dia membawa erti kuasa yang ada pada setiap satu benda tu untuk terus berkembang dan maju ke hadapan. Jadi mereka juga percaya bahawa manusia diciptakan dengan 3 benda, iaitu pertama tanu, kedua urvan, dan yang ketiga farashi tadi. So tanu ni adalah badan ataupun fizikal yang dibuat daripada daging, darah dan tulang. Urvan pula adalah roh yang ada pada setiap manusia. Mereka katakan roh ni adalah sebagai pengawal yang menentukan tindak tanduk ataupun keputusan yang dibuat oleh manusia itu. Seterusnya, yang terakhir adalah farashi tadi. Seperti maksud dia, ianya membawa erti kehadiran Tuhan yang ada pada setiap manusia. Dalam pendapat lain, manusia ini diciptakan secara fizikal dan secara tidak fizikal. Kalau secara fizikal, ianya seperti badan, dan kalau secara tidak fizikal seperti akal dan fikiran. Kalau mengikut kitab Avesta, kitab Majusi, badan ni terbahagi kepada 2, iaitu pertama bone dan kedua life breath ataupun kita panggil sebagai vitality. Kalau dalam bahasa Parsi kita sebut sebagai ushtana. Manusia juga ada 3 roh. Yang pertama adalah frawashi, yang kedua adalah urwan, dan yang ketiga adalah dena. Jadi frawashi ni atau nama lain dia adalah prisul, ianya adalah roh yang diciptakan dalam dunia pemikiran. Roh ni sebelum lahirnya seseorang tu, roh ni frawashi ni akan dihantar dekat dunia sewaktu seseorang tu dalam kandungan. Yang kedua tadi adalah urwan. So urwan ni dikenali sebagai breath soul. So urwan ni adalah roh yang akan keluar daripada seseorang tu yang dah mati, dan roh ni dia akan berkeliaran ke alam selepas untuk dijudge atau dihakimi. Yang terakhir adalah dena, atau nama lain dia adalah vision soul. Ianya adalah seperti macam jiwa bagi seseorang tu untuk membolehkan dia macam melihat dalam dunia pemikiran ni. Selain daripada tu, ianya dena ni juga dia menunjukkan keseluruhan pemikiran, perkataan dan perbuatan seseorang itu, supaya seseorang itu boleh dihakimi di alam lepas.
Seterusnya saya akan terangkan tentang manusia pertama yang diciptakan dalam mengikut agama Majusi ni. Jadi terdapat sebuah buku yang dinamakan sebagai Bunda Hinge. Dalam buku ni dia menceritakan tentang ciptaan yang dibuat oleh Ahura Mazda. Bunda Hinge ni diterjemahkan dalam bahasa Inggeris adalah primal creation, atau yang membawa maksud ciptaan primitif. Ciptaan primitif ni macam ciptaan yang pertama, ciptaan asal yang dibuat. Terdapat kosmogoni dan kosmografi dalam buku tersebut yang berdasarkan kitab Avesta. Jadi dalam buku tu dia ada bab ataupun bahagian yang menceritakan tentang macam mana manusia pertama ni diciptakan dan macam mana manusia ni berkembang. Manusia pertama yang diciptakan oleh Ahura Mazda dikenali sebagai Gayamat. Dalam kepercayaan Majusi, mereka percaya Gayamat ni telah dibunuh oleh seorang dewa yang ada semangat jahat, dikenali sebagai Ahriman. Ahriman ni dia membunuh Gayamat ni dengan cara dia menyebarkan pelbagai jenis penyakit supaya Gayamat ni dapat penyakit tu dan mati. Waktu Gayamat ni mati, Gayamat ni telah meninggalkan benih atau kita panggil sperma dekat muka bumi. Benih Gayamat ni dia jadi subur disebabkan cahaya matahari. Benih dia dibahagikan kepada 3, iaitu 2 daripadanya dijaga oleh seorang bidadara yang diberi nama Naryosang, dan 1 bahagian lagi diberikan kepada Dewa Spandarmat. Lepas 40 tahun, benih tu ditumbuh dan ada akar. Lepas 15 tahun seterusnya, benih tu dia menjadi pokok dan menghasilkan 15 helai daun. Kemudian pokok itu bertukar menjadi matro atau dipanggil mashi, dan matroyau ataupun dipanggil mashiani. Waktu pokok tu dah bertukar menjadi 2 ni, 2 orang ni dalam time tu macam keadaan mereka adalah kedudukan tangan mereka tu berada dekat belakang bahu dan dalam keadaan yang rehat. Lepas tu sebelah tangan mereka ni dia bersambung dengan yang lain, dan di mana mereka ni seolah-olah bercantum dan kelihatan serupa. Lepas tu pinggang mereka pula dirapatkan dan dicantumkan. So time tu jantina mereka tak dapat dikenal pasti sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi 15 helai daun tadi adalah mewakili 15 jenis keturunan yang disebarkan ke seluruh dunia supaya manusia ni dapat dipelbagaikan. Yang terakhir, saya akan ceritakan tentang kejadian manusia mengikut sains. Mengikut teori sains, manusia ini dicipta bermulanya dengan berlakunya persenyawaan yang kompleks antara sperma dan ovum. Dalam persenyawaan ni wajib ada 3 benda, iaitu biokimia, ikatan ataupun fusion, dan peraktifan ataupun activation antara reseptor molekul sperma dan ovum. Jadi dalam persenyawaan ni terdapat 4 peringkat. Yang pertama persediaan sperma, yang kedua ikatan antara sperma dan ovum, yang ketiga sperma dan ovum bergabung, dan terakhir sekali
pengaktifan di mana ovum memberi respon ataupun ovum activation. Dalam peringkat persediaan sperma ni, apa yang berlaku, sperma ni dia berubah bentuk, berlakunya perubahan bentuk supaya sperma ni dapat bergerak dengan lebih mudah untuk masuk ke dalam rahim. So untuk dia sampai ke ovum. Lepas tu sperma yang masuk, dia akan berlumba untuk supaya dia nak sampai ke ovum. Lepas tu sperma pertama yang dapat menembusi lapisan luar ovum, lepas sperma pertama tu dapat menembusi, lapisan luar ovum tu dia akan mengeras supaya sperma lain tak dapat nak masuk ke dalam ovum, untuk mengelakkan berlakunya polispermi. So proses ni dia dinamakan sebagai tindak balas kortikal. Sperma yang dapat masuk dalam ovum tadi, dia akan melepaskan nukleus. Dalam nukleus ni terdapat DNA dan dia akan bergabung dengan ovum. Akhir sekali, ovum ni akan respon terhadap nukleus yang masuk tadi. So bila berlakunya proses tu, barulah bermulanya perkembangan zygot yang baru. Lepas perkembangan zygot baru, zygot terhasil tu, so lepas zygot tu terhasil, proses seterusnya diikuti dengan proses perkembangan embrio dan janin. Perkembangan embrio dia berlaku dalam masa 8 minggu. Dalam masa 8 minggu ni, kalau ibu mengandung buat pregnancy test ataupun ujian kehamilan, biasanya result yang keluar adalah positif. Kenapa? Sebab time tu hormon dalam badan ibu mengandung yang diberi nama human chorionic gonadotropin ataupun ringkasannya HCG, time tu hormon tu tinggi. So disebabkan hormon tu lah menyebabkan test tu jadi positif. Lepas tu embrio ni dia akan berkembang. Tapi dia berkembang secara slow. Time tu dah start adanya kaki, terciptanya kaki, tangan, sistem kardiovaskular, salur darah dan sebagainya. Lepas 8 minggu barulah perkembangan janin berlaku. So dekat perkembangan janin ni, biasanya doktor akan pantau perkembangan ni selang 2 minggu. Selang 2 minggu. So dalam proses ni, janin ni dia akan membesar sampai menjadi seorang bayi, sampai menjadi bayi yang sempurna. Dan proses ni berlaku selama 32 minggu. Dalam proses ni, perkembangan dia lebih pesat daripada embrio. So perkembangan bayi ni keseluruhannya dia berlaku selama 40 minggu. Maka selepas 40 minggu baru lahirnya seorang bayi. Itu sahaja pembentangan saya dalam tajuk penciptaan manusia mengikut agama Majusi. Sekian, terima kasih.